Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna motor SVR 180. Ini adalah video ringkas tentang pemasangan throttle body Y15 dan juga tengkuk daripada motor RS150 beserta injektor dia lah. Okay, cuma dalam video ni saya masih pakai tengkuk daripada Y15 sebab ini adalah barang-barang yang sedia ada. So untuk pengetahuan, yang RS150 punya tengkuk PNP kepada throttle body Y15, dia adalah PNP kepada head motor Aveta ni. So nanti korang just pakai tengkuk daripada RS PNP throttle body Y15. Boleh pakai, semua boleh guna. Okay. Jadi saya akan tunjukkan komponen utama dia lah. Ini adalah wire converter yang saya buat. So dengan wire converter ini, anda tidak perlu potong soket asal daripada motor. Maksudnya wiring asal ini masih kekal. Okay. Kenapa kita perlu pakai? Sebab satunya, wiring motor Aveta ni dia jalan lain-lain. Maksudnya dia tidak jalan sama dengan motor Y15 ataupun RS lah. Okay. Jalan api dengan jalan wire sensor dia tidak sama. Dan juga dia punya converter kita dah sediakan, dia punya soket memang PNP. Okay. Memang PNP. Kalau yang motor Aveta punya ni, dia tidak PNP. Dia punya bentuk soket pun tidak sama. Okay. Tidak sama. Jadi susahlah kalau kita nak cari spare part motor Aveta yang rosak ni, kita nak cari spare part dengan cepat ataupun segera memang payah nak dapat lah. Lagi-lagi macam kami yang jauh di Sabah dan Sarawak, salah satu sebab kenapa nak convert kepada throttle body dan juga injektor daripada RS150. Okay. Selain itu, kebaikan dia, TPS Y15 ni dia tahan. Okay, saya sudah guna daripada motor mileage masa tu dalam 3000 km lah saya dah convert. So sekarang mileage pun dah hampir 21,000 km. So tidak ada isu sepanjang penggunaan lebih daripada 19 ataupun 18,000 km sebelum inilah. Semua berfungsi dengan baik, tidak ada masalah dan boleh digunakan. Satu lagi saya nak tunjukkan, untuk kaedah ini saya masih menggunakan ECU standard. Maksudnya ECU standard yang akan mengawal dia punya sistem EFI. So yang korang nanti bila nak convert TPS daripada Y15 ni, tidak ada isu lah seperti yang akan saya buat. Okay. So apa yang perlu kita buat untuk langkah pertama sebelum pemasangan TPS ini? Yang utama, kita perlu tanggalkan terminal bateri. Okay. Sebab apa kita perlu tanggalkan terminal bateri? Apabila sensor-sensor di motor ini dicabut, okay, dicabut semasa bateri sedang terpasang, nanti bila kamu start engine ataupun on engine, dia akan naik trouble code ataupun engine error lah, warna merah di sini nanti. So nak padam dia tu kena pakailah pula OBD2 ataupun scanner OBD2, baru kita boleh padam dia punya trouble code. So kalau tidak ada scanner OBD2, langkah pertama wajib dan harus dibuat
penanggalan terminal bateri daripada motor lah. Sebenarnya lebih baik kita tanggal terminal negatif, ataupun itu yang paling disarankan lah. Cuma untuk bateri Aveta ni dia sempit, dia punya holder ni sempit dan susah nak keluarkan. Saya just cabut sahaja terminal positif ini. Okay. Sepanjang kerja-kerja pemasangan terminal bateri ini haruslah ditanggalkan, sehingga langkah yang terakhir baru kita akan pasang terminal bateri ini. Okay. So pertama kita sudah tanggalkan terminal bateri, positif, negatif tidak ada masalah, mana-mana pun tidak masalah, tetapi lebih baik terminal negatif lah. Cuma saya just singkatkan ataupun nak mudahkan, tak payah nak tarik bateri yang keras ni, sempit. Saya buka positif, boleh, tidak ada masalah. Okay. Ini yang pertama, tanggalkan terminal bateri. Okay. Yang kedua pula, anda perlu adjust kabel throttle body ini sehingga habis. Selepas kita adjust kabel throttle body ini sehingga habis, okay, ini tujuan dia supaya nanti bila kita pasang kabel Aveta ini kepada throttle body Y15, dia punya kabel nanti boleh sampai ataupun jejak lah kepada dia punya bracket di sini. Kalau tidak, nanti dia tidak akan sampai. Okay. Cuma yang ni memang bracket yang asal lah. Okay. Bracket asal sekali dengan throttle body ini. Okay. Okay, sebelum tu saya lupa nak bagi tahu, sebelum kerja-kerja pemasangan throttle body dan juga wire ni, anda perlu matikan bateri, cabut terminal bateri, baru soket ataupun sensor dan juga injektor daripada motor asal dilepaskan. Okay. Di sini cuma sebagai contoh lah, sudah terbuka, tapi nanti yang perlu dibuatlah semasa kerja-kerja yang sebenar, ini semua masih terpasang lah di motor, masih lagi menggunakan throttle body Aveta dan juga injektor daripada motor Aveta. So wire ni jangan dulu cabut selagi bateri belum dicabut, terminal bateri belum ditanggalkan. Jangan cabut wire sensor, mana-mana wire sensor lah, sebab nanti dia akan naik trouble code. Satu perkara lagi, kita nak padam dia. Okay. Nanti kamu akan risau apabila berlakunya check aero engine yang menyala. Nanti anda akan ingat wire ini bermasalah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya bukan wire ini yang bermasalah. Yang bermasalah kita sudah cabut sensor semasa bateri terpasang. Jadi ECU dapat kesan sensor tercabut, ataupun ECU anggap ada masalah pada sensor. Sebenarnya kita dah tercabut lebih awal soket sensor sebelum bateri. Jadi langkah yang baik ataupun langkah yang sebenar, cabut terminal bateri, baru cabut konektor sensor daripada throttle body dan injektor asal original Aveta. Okay. Okay, selepas sudah kita adjust kabel throttle sehingga habis, okay, baru kita akan pasang tengkuk. Okay. Tengkuk ini saya tutup lah, tengkuk motor RS PNP Y15, throttle body Y15. Okay. Just dalam video ini Y15 punya tengkuk lah. Okay. Lepas dah pasang, nanti kita akan
pasang injector dan injector holder. Okey, di sini saya nak anda perhatikan apa yang saya dah buat. Okey, salah satu masalah yang akan kamu jumpa nanti ialah dia punya join fuel rail ini. Join fuel rail tidak sama dengan holder motor RS. Okey, macam mana tidak sama maksud dia? Maksud dia yang tidak sama nanti adalah ukuran holder ini berlainan. Motor Aveta sahaja yang lain. Okey, motor Aveta ukuran holder dia dalam 8 mm, sedangkan motor RS ukuran holder dia dalam 6 mm. Okey, di situ masalah. Terus terang saya katakan itu adalah masalah. Apabila kita nak pasang holder nanti, dia tidak akan fit. Holder daripada injector holder daripada motor RS tidak akan fit dengan fuel rail daripada motor Aveta. Ini motor Aveta dia menggunakan fuel rail standard size kereta punya, bukan untuk motosikal. Motosikal dia kecil lah, standard dia kecil. So penyelesaian dia kita kena beli satu lagi fuel rail ataupun fuel rail connector joint ini daripada model motor RS ataupun motor Y15 supaya nanti dia ngam masuk dengan holder ni, injector holder nanti. Ini besarnya, yang RS punya dia kecil. Jadi bila pasang memang tak dapat. So yang ini saya dah modified, saya gunakan holder Y15, holder injector Y15. Saya potong dan saya gam. Ini resiko lah, atas tanggungjawab masing-masing lah. Dan saya gam kepada fuel rail kereta. Ni kereta ni waktu tu saya buat dekat bengkel kereta. So banyak lah saya jumpa benda-benda macam ni. So saya just potong-potong dan terus gam, sehingga sekarang tidak ada masalah. So untuk korang nanti, untuk menyelesaikan masalah ini, holder daripada motor RS, holder injector motor RS, korang tak payah potong, tak payah buat apa, standard. Yang ini sahaja perlu diganti. Ni dia punya join ni, connector fuel rail. Sini tempat keluar minyak ni saya tunjukkan tempat keluar minyak. Alah, saya dah cabut bateri pula. Okey, nanti minyak akan keluar di sini. So ini kena ganti dengan motor RS punya lah. So macam mana nanti kita akan bincangkan ramai-ramai lah kaedah yang paling mudah untuk kita tukar konektor ni. Okay, tapi boleh buat, sebenarnya boleh buat. Di Shopee ada jual universal fuel rail hose beserta dengan konektor kepada motor RS ataupun Y15. Itu kita boleh buat, boleh modified sikit supaya dia ngam. Dia ngam dan boleh pakai lah. Okay, itu yang ketiga lah. Kita ganti tengkuk. Dah ganti tengkuk, pasang holder dan injector. Selepas itu baru kita akan pasang yang ni, wire harness converter, yang mana dah siap-siap pasang untuk konektor Aveta kepada RS ni, injector dia. So just plug in sampai dia bunyi klik lah. Okay, dia dah klik. Okay, baru kita akan pasang kepada injector motor RS lah. Anggaplah ini motor RS punya. Lepas tu kita pasang dia punya fuel rail. Okay, untuk motor asal, fuel rail dia bukan jalan macam ni. Yang datang daripada tangki nanti dia akan lalu tepi sebelah kanan. Okay, sebelah kanan. So
Apa yang saya dah buat, saya terbalikan laluan utama fuel rail daripada tangki ini, letak kiri, filter tempat asalnya di tengah. Lepas tu dia akan keluar melalui laluan sebelah kiri dan terus masuk ke holder injector. Okay. So setakat yang saya buat, saya punya ini fuel rail semua masih standard Aveta, cuma di bahagian holder injector saya ada potong dan sambung setagam supaya dia ngam. Okay. Ada modified sikit di sinilah. Ini resiko lah, terpulang kepada cara masing-masing bagaimana cara nak sambung yang ni join kepada holder RS nanti. Sebab nanti RS punya holder size dia kecil, yang Aveta punya dia besar. Aveta dalam 8mm, yang RS punya dalam 6mm. Okay. Penyelesaiannya kena beli fuel rail universal motosikal di Shopee lah. Lepas tu kita modified nanti, potong sambung dengan hose ni ataupun potong sambung sebelah sini nantilah. Itu boleh difikirkan dan dibincangkan. Okay. Boleh dibincangkan bersama-sama nanti. Okay, seterusnya kita akan pasang pula kabel converter untuk TPS. Ni converter untuk TPS saya tunjuk. Tidak ada potong sambung. Ini daripada motor asal. Daripada motor asal. Sepatutnya ini dia kepada total body Aveta. Lepas tu kita akan sambung converter. Okay. Pastikan juga dia bunyi klik dan dia dah lekat. Baru kita buka. Okay, sebelum kita nak sambung, kita test dulu sama ada, susah pula atur tangan. Okay, kita test dulu sama ada wire ni boleh sampai ke tidak dengan total body Y15 ni. Okay, kaedah dia macam ni je, senang, PNP. Yang ni boleh dikatakan PNP lah. Kabel asal, kabel throttle asal Aveta. Okay. Aduh. Okay, yang dimaksudkan kabel asal Aveta PNP kepada throttle body Y15. So bracket asal nanti korang just masukkan saja begitu, adjust lah. Pastikan ada clearance di sini, maksudnya dia tidak tertarik lah, dia free. Okay. Kalau dia tidak free, bracket ni kena adjust sikit, ubah sikit. Okay, ini sebabkan banyak R&D yang saya dah buat, saya dah potong sambung tu jadi dia macam ni. Tapi sepatutnya yang asal memang PNP. Okay, memang PNP dengan kabel asal daripada motor Aveta. Okay, yang keempat, kita dah pasang kabel converter TPS kepada total body Aveta. So yang ini menggunakan cara inilah sebab kenapa kita pakai converter. So converter ni just plug and play lah, plug and play. Okay, susah pula satu tangan. Okay, plug and play. Cara plug and play, tekan sampai dia bunyi. Okay, dah tekan. Okay, bila dah pasang ni dah hampir 90% siap lah. Okay, apa yang kita perlu buat sekarang, pasang. Okay, ingat saya dah bagi ekstra sikit wire ni, ekstra panjang sikit. So apabila kerja-kerja pemasangan throttle body itu nanti dia mudah lah, panjang senang untuk kita buat kerja nanti, tidaklah terlampau tertarik berbanding dengan Aveta ni pendek, tidak senang kita nak buat kerja. Ini dia panjang, so senang kita nak gerak-gerakan dia, nak buat kerja.
Lepas tu kita akan pasang dia punya ni lah, throttle body. Okey, setakat ini adalah pemasangan sementara sebab kita kena buat pelarasan. Faham tak? Kita kena buat pelarasan. Pelarasan apa tu? Pelarasan itu adalah pelarasan pelarasan semasa enjin idling ataupun dia punya angin lah, adjust angin lah orang bilang. Okey, adjust angin. Okey, biarkan dulu ni, ini jangan dulu kita pasang sebab kita nak adjust dia punya angin ataupun idling dah. So bila dah siap pasang semua, kita akan pasang semula terminal bateri yang kita tanggal tadi. Okey, selepas ini kejap-kejap janganlah kita buat kejap-kejap penanggalan sensor. Okey, kira ni dah siap lah ni, just nak adjust saja. Kalau bateri dah terpasang, kita tanggalkan sensor, dia akan naik check error. So elakkan lagi kita cabut mana-mana wayar sensor nanti, sebab itu akan menyebabkan wayar lampu check engine naik. Okey, so dah siap, just sekarang kejap-kejap pemasangan. Okey, check engine hidup ha. Kita start. Okay. Sepatutnya dia BNP. Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Sebab kita perlu buat sedikit pelarasan angin di sini dan juga dia punya bukaan throttle body di sini. Okey, ini bergantung dengan motor masing-masing lah. Kadang-kadang motor standard dia nak bukaan yang kecil, angin yang kecil. Ada yang motor dia minta bukaan throttle body yang lebih sedikit dan angin sedikit, bergantung kepada motor anda lah. Okey, cuma ingin saya jelaskan, disebabkan kita sudah buka wire IACV Avetta ni, asal dia punya throttle body ada TPS dan IACV motor. IACV motor tu dia mengawal semasa enjin dalam keadaan idling. Okey, apabila idling, dia akan kawal secara automatik melalui motor IACV. Sekarang ini kita dah tanggalkan IACV motor, tidak ada, dan soket dia saya dah letak kat bawah sana, itu soket IACV motor. Okay. So dia tidak akan menaikkan check engine. IACV motor tu kalau kita tanggal dia tidak akan menaikkan check engine, cumanya ada sedikit sukar lah untuk kita adjust idling semasa enjin dalam keadaan sejuk. Okay. Seperti yang sekarang ini saya tunjukkan, tadi dah hidup dan mati. Sebenarnya kadang-kadang itu adalah masalah pada IACV motor, tidak ada. So dia punya cara nak counter ni, buat sementara waktu sambil menunggu ECU aftermarket yang kita boleh adjust. Sekarang ni semua berdasarkan isu asal ECU tu yang akan hantar signal kepada enjin. Tapi itulah, kita dah tanggal, dia tak boleh kontrol sudah idling. Okay. Cara dia, kita kena lebihkan sedikit angin supaya enjin boleh terus idling pada RPM bawah dan semasa enjin sejuk. Okay. Tidak apa, dia mati tidak apa. Kalau dia mati kita boleh adjust. Okey, sekejap ya. Okey. Cara adjust dia ni. Ini IACV manual Y15. Dia tidak ada motor, dia manual. Kita
just pusing-pusing je angin dia ni. Kita buka gini, angin makin banyak, tutup angin makin kecil lah, sama macam sistem carburetor. Okey. Okey, dia mati tidak apa. Kita buka sikit. Macam ni check engine naik. Kenapa dia naik? Sebab saya dah buka sensor lebih awal daripada bateri tadi. Okey. Tapi langkah yang pertama, buka dulu terminal bateri, baru buka sensor supaya check engine tidak naik. Okay. Ini cara nak padam, kita pakai inilah, senang, OBD itu. Ini bukan masalah wire dah okey, saya dah buat test sebelum ni, semua tidak ada masalah. Okey, idling pun dalam keadaan normal lah. Okey, saya akan terangkan di sini dia punya RPM ini akan meningkat apabila enjin sudah panas. Okey. Ini disebabkan ECU asal masih mengawal dia punya sistem. Bila kita dengar sekarang, bila enjin dah running lebih dari 3 minit, dia akan automatic adjust api dan juga angin serta petrol lah yang perlu diantar kepada enjin. Okay. Boleh pakai, saat ni boleh pakai, tidak ada masalah, boleh pakai. Bila dah dapat timing semasa idling, so korang dah boleh pasang dia punya kabel dan juga dia punya corong udara ni, atau kita panggil dia punya velocity stick lah. Velocity stick ni boleh guna yang motor Y15 punya tu, boleh guna mana-mana motor lah yang sesuai, dan ada sedikit mungkin modifikasi di bahagian lubang, tidak masalah, itu semua just outer ataupun adjust sikit dah boleh pasang lah. Yang ni saya guna PVC pipe ya, PVC pipe 2 inci kalau tak silap. Okay, bakar dan masuk. Ini untuk sementara waktu lah, nanti saya pun akan gunakan yang aftermarket punya lah. Okay, ini semua adalah PNP throttle body Y15 dengan injektor Honda RS, dan juga masih mengekalkan ECU asal. Okay, masih mengekalkan ECU asal. Okay, di sini isu dia saja ada satu lah. Sewaktu enjin dalam keadaan sejuk, enjin memang akan ada sedikit mati. Maksudnya dia akan cuba adjust api dan juga minyak, tetapi disebabkan kita dah buka ISCV tu, dia tak dapat kontrol idling. Okay, dia tidak dapat kontrol idling. So cara untuk counter dia, kita adjust angin lebih sikit ataupun RPM tinggi sedikit untuk mengelakkan enjin itu daripada mati sewaktu suhu masih rendah
ataupun sejuk. Okey. Tapi itu semua nanti akan selesai apabila kita menukar kepada ECU aftermarket. Okey. Sebenarnya isu enjin mati-mati waktu sejuk ini disebabkan kawalan daripada ECU asal dia tidak match dengan bacaan sensor dan juga throttle body daripada Y15 ni. Dan kita sudah tanggalkan IACB motor. Itulah kenapa dia ada sedikit enjin mati-mati lah. Mati-mati, bukan juga mati lah, maksudnya dia punya idling itu tidak berapa cantik sewaktu enjin sejuk. Okay? Sewaktu enjin sejuk. Tapi nanti itu akan settle lah apabila kita pakai ECU aftermarket, sebab kebanyakan ataupun semua motor yang pakai ECU aftermarket tidak menggunakan IACB motor yang asal, ataupun memang tidak ada IACB motor. Okay. So tidak ada masalah. Bergantung kepada korang macam mana korang adjust angin dan juga bukaan TPS. Sebenarnya simptom enjin mati waktu enjin sejuk boleh dicegah ataupun boleh dihilangkan, diselesaikan, tidak ada masalah apabila masih menggunakan ECU yang asal. Okay. Bila dah pakai ECU aftermarket, settle. Semua masalah kita akan settle. Tidak akan ada timbul isu yang macam tu. RPM pun dah buka. Maksudnya cut off ECU bila pakai ECU aftermarket dia dah buka lebih kepada 12. Okay. So tidak ada isu lah. Dan idling pun tidak akan pakai IACB motor lagi. Just direct sahaja. Yang penting ada TPS. Enjin motor akan hidup dengan normal. Okay. So saya nak tunjuk cara nak padamkan dia punya ni enjin aero code ataupun trouble code. Lampu trouble code kena pakai itu OBD2, tapi perlukan dua telefon. Memandangkan saya tidak ada telefon, nanti saya akan buat video lain macam mana nak padam sekiranya ada error code yang naik sewaktu kerja-kerja pemasangan throttle body Y15 PNP Aveta. Okey, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga berjaya dan semoga dipermudahkan urusan kita semua untuk menukar throttle body dan juga ECU aftermarket daripada motor Aveta ni lah. So kita tidak akan terikat lagi dengan masalah-masalah yang sebelum ini, di mana kita susah nak cari spare part. Dan cut off ECU standard ini kita dah boleh anjak lebih sedikit, okay, dengan menggunakan ECU aftermarket. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sekian, jumpa lagi.